Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jumpa kita sekali lagi dalam pembelajaran PDPR online Pendidikan Islam tahun 5 bidang adab unit yang ke-20. Tajuknya pada kali ini ialah amalkan gaya hidup sihat. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mohon tadahkan tangan para sedada. Ikut Ustaz baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, seterusnya sila buka buku Pendidikan Islam tahun 5. Rujukan muka surat ialah 183, 184, 185 dan 186. Semua sekali diminta bersedialah dengan buku ni. Baik, kita teruskan ya. Isi kandungan kita, cuba kita tengok di pelajaran yang ke-20. Tajuk dia amalkan gaya hidup sihat. Muka surat 183. Okay. Pelajaran yang ke-20 bidang adab. Baik, seterusnya. Ini adalah isi-isi penting yang akan kita belajar pada kali ini, pada unit ini. Kita tengoklah yang halaman ini. Dia mengkisahkan tentang adab-adab beriadah. Begitu juga dengan yang di sebelah sini. Menyelesaikan adab-adab beriadah. Okay. Baik, tanpa membuang masa, kita masukkan terus ke dalam isi-isi penting pelajaran yang akan kita belajar hari ini. Seperti biasa, saya bagi kepada kamu 1-2 minit dan sila telitikan gambar-gambar yang dipamerkan. Semua ada 6 gambar. Ya, silakan 1 hingga 2 minit telitikan gambar-gambar yang diberikan. Baik, cuba kita tengok gambar yang pertama. Gambar apa tu? Berlatih taekwondo. Gambar yang kedua, senam aerobik. Gambar yang ketiga, bermain bola sepak. Gambar keempat, bermain lompat tali. Gambar kelima, berjoging. Dan gambar keenam, bermain badminton. Okey. Berdasarkan 6 situasi gambar-gambar yang diberikan ini, apakah rumusan yang dapat kita simpulkan? Okey. Cuba tengok di sini. Gambar-gambar ni menunjukkan apa? Menunjukkan situasi pelbagai aktiviti sukan dan
permainan. Aktiviti sukan dan permainan. Taekwondo, senam aerobik, main bola, main lompat tali, berjoging, bermain badminton. Itu adalah himpunan daripada berbagai aktiviti sukan dan permainan. Baik, seterusnya kita pergi kepada adab-adab dia, iaitu adab beriadah. Apa maksud riadah? Riadah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Malaysia kata bersukan. Adab-adab bersukan. Kita tengok yang pertama sekali. Dalam adab-adab beriadah ni, yang pertama sekali sebelum kita nak mulakan, kita nak beriadah, maka kita kena tengok dulu adab dia. Yang pertama, pilihlah kawasan yang sesuai dan selamat. Okey, maksudnya sebelum kita nak mulakan bersukan, sebelum kita nak mulakan beriadah, kita perlu yang pertama sekali, kita perlu pilih, perlu cari satu kawasan yang sesuai dan selamat. Kalau di sekolah ni, kawasan yang sesuai dan selamat ialah di padang bola, di padang permainan, kan? Itu kawasan selamat. Okey, kita tengok yang kedua. Apabila kita dah jumpa tempat yang selamat, kita kena tengok pula apa yang ada pada kita pula, tubuh badan kita, iaitu pakaian. Pakaian yang menutup aurat. Bagi orang lelaki, auratnya lain. Bagi yang perempuan pula, auratnya lain. Baik, bagi orang lelaki auratnya ialah antara pusat hingga lutut. Bagi aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Ingat, yang kedua, adab untuk kita beriadah ialah berpakaian menutup aurat. Tengok pula situasi yang ketiga. Okey, amalkan semangat kesukanan. Amalkan semangat kesukanan. Maksudnya, amalkan semangat kesukanan ni, kita perlulah saling faham memahami, saling bantu membantu, kerana kita ni hanyalah bermain, bukannya kita nak bergaduh, ya, kita bermain. Jadi amalkan semangat kesukanan yang tinggi. Baik, seterusnya yang di bawah di sini ni ini tak ada apa. Okey, dan kita teruskan. Ini ni memo je. Okey, seterusnya apa lagi? Yang ketiga, adab dia apa? Yang keempat, adab dia apa? Sentiasa menyayangi Allah, mengingati Allah. Maksudnya apa ya sentiasa mengingati Allah? Biasanya kalau hari-hari sukan di sekolah-sekolah, kita akan datang awal kan? Kita akan datang pukul 3, ada datang pukul 3:30, ada datang pukul 4. Jadi di antara pukul 3:30 hingga ke pukul 6 ataupun 6:30, masa kita nak pulang kan, di situ tu ada tanggungjawab lain. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab mengingati Allah. Jadi macam mana kita nak selesaikan tanggungjawab kita mengingati Allah ni? Dengan kita mengerjakan solat asar. Jadi kalau di sekolah, biasanya kita akan mengerjakan solat asar di surau sekolah. Sudah lengkap dah semua, ada surau dan sebagainya. Ya. Baik, seterusnya yang ke berapa? Kelima. Okey. Elakkan perbuatan yang kasar dan sentiasa menjaga peraturan. Elakkan perbuatan yang kasar. Macam mana ni elak perbuatan kasar ni? Macam main bola kan? Apabila kita main bola, kadang-kadang kita nak sepak bola, kita sepak kaki kawan. Jadi, apa jadi? Mulalah kan? Mula nak berkasar. Jadi sepatutnya di situ apabila kita bukan saja nak sepak kaki, cuma tersepak kan, dalam kita berebut-rebut bola yang bulat tu, adalah keadaan kemalangan, kita tertolak ataupun tersepak kaki kawan. Jadi elakkan daripada kita berkasar dan bergaduh, dan sentiasa menjaga peraturan. Peraturan, setiap permainan ada peraturan dia dan kita kena jaga peraturan tu. Ya, baik. Dan yang terakhir sekali,
adab dia ialah sentiasa menjaga kebersihan. Okey, selepas kita bermain, selepas kita bersukan, beriadah, pastikan pasti ada sisa-sisa makanan, makanan ringan, botol-botol air, botol-botol plastik dan sebagainya yang kita bawa ke padang dan tempat mainan. Jadi pastikan yang terakhir sekali ni kita sentiasa menjaga kebersihan. Kita kutip semula sampah-sampah yang kita bawa sebelum kita meninggalkan tempat kita riadah tu ataupun padang permainan itu. Okey, itu adalah 6 adab yang telah ditetapkan oleh syariat agama kita, iaitu agama Islam, untuk kita patuhi semasa kita beriadah. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah kita tengok pula kelebihan. Kelebihan di sini dah. Kelebihan di sini, tapi saya besarkan ke sini. Lagi mudah sikit kan, kita nak baca sama-sama. Okey, tengok semua sekali. Kelebihan mengamalkan adab beriadah. Ya, kelebihan mengamalkan adab beriadah. Yang pertama sekali, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti apabila kita melakukan benda yang baik, Allah akan suka. Apabila Allah suka, Allah redha kepada kita, kan. Jadi kita pun tidak akan diberi ganjaran pahala dan tidak diberi tidak berdosa kepada Allah SWT. Baik, yang kedua, memelihara maruah diri dan keluarga. Kita amalkan adab, kita memelihara maruah diri kita. Sebab apa? Apabila kita baik, ibu bapa kita akan dapat nama yang baik. Keluarga kita juga akan dapat nama yang baik. Okey, seterusnya yang ketiga, mengeratkan hubungan yang baik. Apabila kita bermain ni, kita akan bercakap, kita akan berada dalam kumpulan-kumpulan masing-masing dan itulah pergaulan. Di dalam pergaulan itu akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Baik, seterusnya memupuk semangat perpaduan. Okey, perpaduan ni kita tengoklah, perpaduan ni biasanya dikaitkan dengan pelbagai bangsa. Sebab negara kita ni ada pelbagai bangsa, ya. Hikmahnya negara kita ni ada pelbagai bangsa, ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada Lusun dan berbagai-bagai bangsa. Itu adalah hikmah apabila kita mengadunkan ia dengan baik, menjaga perpaduan dengan baik. Jadi kita rasa seronok kita boleh bergaul dengan pelbagai-bagai bangsa, pelbagai-bagai warna kulit. Ya. Jadikan perpaduan itu sebagai kebaikan kepada kita. Pelbagai bangsa itu menjadi kebaikan kepada negara kita, ya. Baik, seterusnya melatih diri bersabar dan berdisiplin. Okeylah. Ini yang dikatakan melatih diri bersabar. Apabila kita bermain, kita akan mesti berlaku perkara-perkara yang kasar, bertolak, ya, tersepak dan macam-macam, ya. Kadang-kadang terjatuh. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang melatih diri kita untuk kita bersabar dan kita berdisiplin dengan peraturan yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya mengeratkan mengurangkan resiko kemalangan. Okey, peraturan itu diwujudkan untuk kita patuhi, dan apabila kita patuh, jadi resiko kemalangan itu dapat dikurangkan. Okey, seterusnya mementingkan kecergasan fizikal dan kecerdasan mental. Okey, sukan ni memang dia memberi kecerdasan kepada fizikal kita. Bila kita berlari, kita melompat, kita macam-macam aktiviti sukan, kan. Jadi dia akan tubuh kita akan mengeluarkan peluh dan dia akan memberi kecergasan kepada fizikal. Seterusnya apabila fizikal kita cergas, ya, otak kita juga akan cerdas. Baik, seterusnya di sini akibat mengabaikan adab berziarah. Apa kesannya? Akibatnya adalah kesan kita mengabaikan adab beriadah. Okay, yang pertama sekali mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak amalkan adab ni, kita langgar peraturan, kita tak ikut apa yang disarankan oleh
adab ni, maka kita mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Allah tak suka kepada kita kan, sebab kita sedang membantah, ya, membantah pada perkara-perkara yang baik. Dan seterusnya, mencemarkan maruah diri dan keluarga. Bila apabila kita buat satu benda yang tak baik, orang akan tanya anak siapa, kan? Jadi apabila anak siapa, dia akan mainlah kepada anak siapa, ibunya siapa dan keluarganya siapa. Jadi orang dah agak kita ni murid yang tak baik, kan? Jadi habis keluarga kita tercemar. Okey, menimbulkan permusuhan dan dendam. Apabila kita tak amalkan adab ni, maka dia akan menimbulkan permusuhan dan dendam. Akhir sekali tak jadi sukan, kan? Jadi benda lain pula. Okey, sebenarnya melemahkan semangat kesukanan apabila dah bergaduh, dendam, kan? Jadi semangat kesukanan akan lemah dan rosaklah. Semangat kesukanan tu tak ada lah. Orang main bola, nak sepak bola, minggu kali lagi duk taram kan, nak sepak kaki kawan pula kan, nak balas dendam. Jadi semangat kesukanan tak ada lah. Okay? Baik, seterusnya menimbulkan fitnah dan persepsi yang negatif. Okey, menimbulkan fitnah pula. Sukan tu, lepas tu persepsi yang negatif. Orang tak mau lah kan, belajar dah ni suka gaduh-gaduh, tak mau lah, dah negatif dah, orang tak suka dah. Okey, berlaku pembaziran harta benda. Okey, apabila bergaduh baling kerusi kan, empuk ni, jadi pembaziran harta benda. Dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang tidak selesa. Apabila bergaduh macam tu, orang yang tengok pun tak selesa, orang yang bermain lagi tak selesa. Okey. Okey, sebelum kita nak rumuskan, kita tengok Ustaz kisah amalkan kisah tauladan ni. Kisah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita tengok sekarang ada benda yang baik di sini yang kita boleh kutip untuk jadikan amalannya kita. Okey, baca sama-sama. Riadah merupakan salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda selalu mengingatkan umatnya supaya menjaga kesihatan tubuh badan supaya terhindar daripada sebarang penyakit. Okey. Apa cerita di sini? Riadah ni, bersukan ni ialah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang buat sunnah Muhammad SAW ni dapat apa? Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi bersukan ni dapat pahala. Kena cara dia. Okey. Baginda selalu mengingatkan umatnya supaya menjaga kesihatan tubuh badan. Nak jaga kesihatan tubuh badan ni, mesti kena bersukan, kena bermain, melompat, berlari dan sebagainya untuk nak keluarkan peluk. Kan? Supaya terhindar daripada sebarang penyakit. Maksudnya, bila orang tubuh badan kita tak sihat, jadi penyakit akan datang. Okey, seterusnya. Terdapat beberapa aktiviti riadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ni, dia ada aktiviti riadah dia yang sesuai dengan zaman dia lah. Tak ada lah dia main permainan yang moden macam kita ni. Tapi dia tetap juga permainan di zaman dia. Okey, masa zaman Nabi Muhammad SAW ni permainan apa antara dia? Memanah kan, memanah, berkuda, naik kuda kan. Lepas tu berenang, lomba lari sekarang lagi ada kan. 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter dan sebagainya. Okay, kita tengok balik apa permainan dia. Memanah, sekarang ada memanah di setengah-setengah, kalau ada sekolah-sekolah menengah ada kelab memanah kan. Berkuda, okay, berenang memang sukan antarabangsa kan. Lomba lari ada dan juga lain-lain lagi. Semua permainan yang ada sehingga ke hari ini. Okay, nah? Baik, seterusnya Nabi Muhammad SAW pula bersabda, maksudnya orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Maksudnya apa? Orang yang beriman, dua-dua orang beriman. Antara orang yang beriman yang kuat tubuh badan dia, yang sihat, dengan orang yang beriman yang lemah ini, mana lebih baik? Mana lebih baik? Nabi menyatakan orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang yang beriman tapi
lemah. Okey. Baik. Falsafah, pepatah. Pepatah juga ada menyatakan. Pepatah ni pepatah Melayu lah kan? Okey. Pepatah juga menyatakan bahawa otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas. Oleh itu, kita perlu beriadah dengan niat untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa rumusan yang kita ada kat sini? Kalau kita bersukan ini, kita kena niatkan dalam hati kita. Semua jenis sukan, jenis permainan ni adalah kita semata-mata untuk nak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita niatnya kita begitu, maka kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sedap. Tugasan minggu ni. Okey. Berat sikit lah tugasan minggu ni. Banyak sikit lah nak kena tulis kan. Kalau minggu lepas relax je. Okey, minggu ni apa tugasan dia kita tengok. Tugasan mingguan minggu ni seminggu ya diperuntukkan masa untuk buat satu benda ni. Tak rasa tak payah ya. Tugasan minggu yang hasilkan catatan kisah Nabi Muhammad SAW. Hasilkan maksudnya tuliskan semualah ya. Okey, menggunakan tulisan khat nasakh. Khat nasakh dengan betul sebab kita mau kamu tengok belajarlah tulisan yang cantik sikit kan. Dengan menggunakan khat nasakh. Khat nasakh ni Ustaz dah ajarlah kamu dulu macam mana. Siapa yang ada fan khat gunalah siapa yang tak ada potonglah mata pensil biasa tu. Potong mudah belajarlah kan. Secara menyerong gunakan pisau yang tajam. Lepas tu kamu tulislah dekat buku ataupun dekat kertas putih, kat buku lah, buku ulum syariah tu. Okey, kamu salin kat situ, tulis kat situ. Ni nama semua ni. Tag ni ya. Amalkan ziarah dalam Islam ni semua ni kamu salin menggunakan khat nasakh. Khat yang biasa je khat nasakh tu. Okey. Baik, di hujung pelajaran kita renungkan satu kata-kata kemah ni. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Apa maksudnya di mana ada kemahuan? Apabila kita ingin buat sesuatu benda, walaupun susah, walaupun sukar, walaupun apa-apa kemudahan, kelengkapan yang tak sempurna, tapi kita akan berjaya juga. Kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di pelajaran akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.